Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atira binti Muhammad Hafiz, nombor metrik 050078. Hari ini kepada kami akan membentangkan kedudukan hati dalam konteks ilmu dan kepentingannya. Ilmu dan hati merupakan dua elemen yang sangat berkait rapat. Kerana hati yang suci akan memudahkan ilmu itu meresap ke dalam hati dan diri seseorang, begitu jugalah sebaliknya. Okey, saya akan menerangkan berkaitan definisi ilmu. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, pengetahuan ilmu merupakan pengetahuan dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin. Pengetahuan bukan segala sesuatu sesudah manusia itu mati. Hal ini menerangkan bahawa seseorang manusia yang mempunyai akal yang waras akan memperolehi ilmu sepanjang hayatnya kecuali sesudah ia mati. Definisi qalbun pula ialah qalbun merupakan kata terbitan daripada bahasa Arab iaitu qaf lam ba. Qalbun juga bermaksud hati. Hati dipanggil qalbun kerana perubahan yang terjadi padanya. Sering kita mendengar hati itu sifatnya berbolak-balik. Sebab itu ia dipanggil hati kerana ia sering berubah. Menurut Imam Al-Ghazali pula ialah qalbun merupakan sesuatu yang halus, bersifat ketuhanan, kerohanian dan mempunyai hubungan yang erat dengan jantung. Tanpa adanya hati, ilmu itu akan sukar untuk meresap ke dalam diri seseorang. Sekian, Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Zahidah binti Ruslan, nombor metrik 050582, akan bercerita tentang perihal hakikat ilmu. Jadi, segala ilmu yang ada di dunia ini hakikatnya adalah milik Allah semata. Maklum bagi seorang Muslim bahawa bidang ilmu terbahagi kepada dua cabang, iaitu ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Bagi mencapai hakikat kedua ilmu tersebut, seseorang perlu menggunakan sama ada akal ataupun hati. Jadi, penggunaan hati banyaknya berfokus dalam bidang pengkajian ilmu syariah iaitu ilmu agama. Mendefinisikan ilmu agama iaitu ilmu yang diperolehi dengan jalan taklid, iaitu mengikuti nabi-nabi, dan itu diperolehi dengan mempelajari kitab Allah, sunnah Rasulullah. Menurut Al-Ghazali, jika seseorang telah mampu menghimpun ilmu akal dan ilmu agama, maka sempurnalah sifat hati. Mengapa pentingnya penggunaan hati dalam kajian ilmu agama? Kerana tanpa pandangan daripada hati, seseorang tidak mampu menghayati isi kandungan agama yang dipelajari, dan ini sangat memustahilkan mereka untuk mencapai hakikat ilmu yang sebenar. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Shazlin binti Osman, nombor metrik 051050. Jadi saya akan teruskan berkaitan dengan pengaruh hati dalam praktikal ilmu. Hati mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan seseorang yang berilmu itu menggunakan ilmunya sama ada ke arah kebaikan ataupun kejahatan. Ilmu yang diperoleh itu perlulah mengikut cara dan panduan yang bertepatan dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, kerana kita tahu bahawa hakikat setiap ilmu itu datangnya daripada Allah. Imam Ghazali berpandangan bahawa hati mempunyai kelebihannya tersendiri kerana hati mampu menjadikan seseorang itu mulia dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan hati juga mempunyai pengaruh yang besar dalam praktikal seseorang itu dalam mendalami sesuatu ilmu. Jadi seterusnya kita akan terangkan pengaruh hati yang bersih dan pengaruh hati yang kotor dalam praktikal ilmu. Seterusnya, pengaruh hati yang bersih dalam praktikal ilmu. Hati yang bersih ialah hati orang mukmin yang taat kepada Allah serta menjadikan Allah dan Rasul sebagai keutamaan berbanding perkara-perkara yang lain, serta dapat menjauhkan diri seseorang itu daripada penyakit hati. Okey, jadi apa pengaruh hati bersih dalam praktikal ilmu? Hati yang bersih memainkan peranan penting dalam mengekalkan ilmu yang berada dalam diri seseorang manusia. Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa ilmu itu cahaya dan mana mungkin berada dalam hati orang yang berbuat maksiat. Hati yang bersih juga dapat menerima ilmu dengan mudah kerana hati yang bersih akan dijauhkan dari segala penyakit hati. Jadi jika seseorang itu mempunyai hati yang bersih, maka dia akan dikurniakan dengan kemudahan untuk menerima sesuatu ilmu itu. Mempunyai hati yang bersih juga akan membuatkan seseorang itu tidak melupakan ilmu yang diperoleh dan terus mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupannya.
Yang terakhir, orang yang berhati bersih akan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dirinya kerana seseorang itu mempunyai rasa cinta terhadap ilmu. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa pengaruh hati yang bersih ni memberi kesan yang besarlah terhadap praktikal seseorang itu dalam mendalami ilmu. Jadi setakat itu sahajalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Atika binti Zulkifli, nombor matrik 051042. Seterusnya akan membentangkan tentang pengaruh hati yang kotor dalam praktikal ilmu. Hati yang kotor bermaksud hati yang dibelenggu dengan penyakit-penyakit hati seperti riak, ujub, sum'ah, cintakan dunia, lupakan akhirat, sombong dan sebagainya. Kebanyakan orang-orang yang beriman pada masa kini mempunyai hati-hati yang kotor seperti ini. Mereka bukannya tidak cintakan Allah dan Rasulnya, akan tetapi mereka lebih cintakan dunia dan mengikut hawa nafsu. Terdapat dua jenis penyakit hati, iaitu penyakit syubhah dan juga penyakit syahwat. Maksud penyakit syubhah ialah perasaan syak serta ragu-ragu dalam diri seseorang. Perasaan syak inilah perasaan yang merosakkan hati seseorang Muslim serta menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10 yang bermaksud dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih kerana berdusta. Melalui ayat tersebut, penyakit hati yang dimaksudkan adalah ragu-ragu dan tidak yakin akan kebenaran munafik dan tidak beriman. Secara lazimnya, kebanyakan penyakit secara zahir atau batin mempunyai penawar dan ubat untuk merawat penyakit-penyakit tersebut. Salah satu ubat bagi penyakit syubhah dan penyakit syahwat ialah ilmu, supaya penyakit tersebut dapat dirawat dengan berkesan. Justeru, seseorang Muslim itu wajib menuntut ilmu supaya dirinya tidak lagi dibelenggu dengan penyakit-penyakit hati yang akan berterusan memudaratkan diri. Ilmu diibaratkan seperti cahaya dan lazimnya cahaya diperlukan ketika kita berada dalam kegelapan. Imam Al-Syafi'i juga pernah berkata yang bermaksud, aku pernah mengadu kepada Waqi' tentang terjejasnya hafazanku, lalu beliau membimbing aku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahu padaku bahawa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Secara kesimpulannya, seseorang Muslim perlulah menjaga hatinya kerana hati ibarat raja kepada seluruh kerajaan anggota tubuh badan. Hati yang bersih dapat menerima ilmu dengan mudah berbanding dengan hati yang kotor. Maka, pemahaman seseorang yang mempunyai hati yang bersih terhadap ilmu lebih sempurna. Namun begitu, terdapat juga sebahagian daripada mereka yang mempunyai hati yang kotor tetapi masih mudah menerima sesuatu ilmu. Hal ini adalah kerana perkara tersebut dipanggil sebagai istidraj, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikannya nikmat tetapi bertujuan menyesatkan lagi dirinya, melainkan jika seseorang itu telah pun bertaubat. Allahu a'lam. Nama saya Hazika binti Hairun Nasir, nombor matrik 049791. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan penyucian hati. Yang pertama, menanamkan rasa ubudiyah dalam diri. Perasaan ubudiyah yang sememangnya sedia wujud dalam diri manusia akan turut menanamkan perasaan wujudnya Tuhan yang perlu disembah oleh hamba yang perlu menyembah. Yang kedua, membawa manusia ke arah pemahaman dengan penuh keyakinan terhadap kitab Allah dan sunnah. Contohnya, kewujudan mahsyar, kitab amalan, kitab mizan, sirat, syurga dan neraka. Yang ketiga, melahirkan seorang insan yang mengimani qada dan qadar serta hari pembalasan. Keimanan ini akan melahirkan rasa kebahagiaan, kegembiraan dalam hati setiap manusia kerana mereka reda dengan apa yang menimpa mereka sama ada kesenangan maupun kesusahan. Yang keempat, membawa ke arah pegangan akidah Islamiah yang sebenar. Pegangan ini pula akan menghasilkan keberuntungan tersendiri yang antara lainnya ialah bagi memenuhi tuntutan fitrah semula jadi manusia. Dan yang terakhir, memiliki hati yang tenang dan kekuatan rohani. Memiliki hati dan jiwa yang tenang dalam menghadapi kehidupan dan sanggup berusaha gigih dalam setiap pekerjaannya. Kerana mereka memahami bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah sebagai wasilah untuk mendapat kebahagiaan yang sempurna di akhirat. Terakhir sekali,
Nama saya Nur Ain Syafiqah binti Ali Zidin, nomor metrik 050566. Apa yang dapat disimpulkan melalui tajuk kedudukan hati dalam konteks ilmu dan kepentingannya ialah penyucian hati adalah suatu kaedah untuk mendapatkan penerapan nilai-nilai ilmu yang sempurna dan berguna terhadap setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Hati yang benar-benar tulus dan bersungguh-sungguh dapat menzahirkan dan memupuk nilai-nilai ilmu yang sempurna. Di samping masuk ke dalam dada seseorang, seterusnya ia dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Wallahu a'lam.